Majlis Ustaz Muhaimin. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillah, terima kasih pada penggerak majlis kita daripada Tadabbur Center, seterusnya kepada kaum bapa, kaum ibu, seterusnya anak-anak yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala sekalian. Alhamdulillah, pertamanya saya memohon maaf kerana terlewat sampai setengah jam. Mohon dimaafkan insya-Allah. Pada hari ini sebenarnya saya pun bukanlah orang yang selayaknya kot untuk menjadi memberi untuk topik kita pada hari ini dan atas nama kita hari ini pun ikon tafsir kan. Jadi ikon tu macam benda yang begitu besar yang menjadi model, tapi sebenarnya saya bukanlah sesiapa, mungkin hanya untuk berkongsi tentang apa yang saya dapat daripada pembacaan sebersedikit, daripada kajian sebersedikit untuk faedah dan juga manfaat kita bersama insya-Allah baik. Jadi kita insya-Allah akan berkongsi dalam lebih kurang dalam 1 jam 30 minit lah lebih kurang tentang topik yang sedia ada di hadapan ni, iaitu petua keibubapaan dari kisah-kisah dalam Al-Quran. Saya yakin mungkin para ibu bapa yang ada di hadapan saya ni sudah familiar. Maksudnya topik yang biasa kita, sama ada kita baca melalui buku ataupun kita dapat maklumat tu secara tidak langsung daripada kuliah di sana sini namun apa pun sebenarnya, walaupun perkara yang biasa, tetapi kita akan lihat apakah sebenarnya keistimewaan daripada tajuk yang kita akan lihat pada hari ini kerana sebenarnya apa-apa pun perkara yang datang daripada Al-Quran adalah satu perkara yang memiliki hikmah yang sangat besar sesuatu yang kita perlu ambil ibrah dan juga iktibar serta diamalkan, baru dia akan menjadi sesuatu yang memberi kesan kepada kita sebagai seorang Muslim khususnya. Baik, jadi insya-Allah sebagaimana kita tahulah Allah Ta'ala berfirman dalam Al-Quran tentang satu ayat yang kita biasa dah dengar, iaitu dalam ayat 6 surah At-Tahrim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Yang bermaksud, wahai orang-orang yang beriman, peliharalah diri kamu dan keluarga kamu dari api neraka. Ayat ni kebiasaannya kalau kita lihat daripada kitab-kitab tafsir para ulama, kebiasaannya dia akan menyatakan, mentafsirkan secara tafsir yang jelas lah. Sebab daripada ayat ni pun kita fahami daripada terjemahannya, wahai orang beriman, pelihara diri kamu dan ahli keluarga kamu daripada api neraka. Bermaksud kebiasaan para ulama mengatakan alimu wa adibuhum, kamu hendaklah ajar mereka, adab mereka dengan perkara-perkara yang berkaitan syariat dan meninggalkan perkara yang dilarang. Itu secara umum namun ada satu kelainan yang diutarakan oleh Said Qutb dalam tafsirnya Fi Zilal Quran, di mana beliau mengatakan, sebelum dia syarahkan hadis ni, dia mengatakan ayat ini ditujukan kepada ar-rijal, kepada lelaki. Sebab daripada pembacaan saya beberapa ummahatul kutub at-tafsir, semua memberikan tafsiran secara umum walaupun dhamir ataupun ganti nama digunakan tu, hum tu biasanya merujuk pada lelaki, jamak lelaki lah kan tetapi Syekh Qutb mengkhususkan, dia kata ayat ini khusus ditujukan kepada kaum lelaki berdasarkan pendapat dia, kerana isinya adalah merujuk kepada supaya orang beriman memelihara diri mereka dan juga ahli keluarga mereka. Kebiasaannya umum mengetahui kalau ahli keluarga ni ketuanya lelaki lah kan iaitu bapa ataupun suami jadi itu antara penekanan yang diberikan oleh Said Qutb dalam hal ini. Tapi dalam masa yang sama, Ibnu Katsir dalam tafsirnya juga mengatakan bahawa ayat ini ditafsirkan sebagai lakukanlah ketaatan kepada Allah Subhanahu Wa Taala, takutilah maksiat dan perintahkanlah ahli keluarga kamu atas perkara tersebut dengan memberikan peringatan agar mampu menjauhkan mereka daripada api neraka. Kalau kita lihat sambungan ayat tu, waquduhan nas wal hijarah, tentang pendetailan situasi di neraka tu betapa dahsyatnya, di mana
dia punya bahan asas yang membina neraka tu adalah manusia dan juga batu-batu daripada neraka. Jadi seolah-olah satu peringatan yang cukup jelas daripada Allah Ta'ala, jaga betul-betul ahli keluarga kamu supaya tak masuk ke dalam neraka. Bukan kamu je nak memelihara diri daripada api neraka, tetapi kamu dan ahli keluarga. Baik. Dan dalam masa yang sama juga kalau kita lihat dalam Al-Quran secara keseluruhan, kalau kita tengok melalui pandangan secara pemerhatian umum lah, kita dapati bahawa bilangan ayat yang menyentuh tentang tanggungjawab ibu dan bapa kepada anak-anak adalah sangat sedikit, antaranya ayat tadilah, berbanding dengan ayat yang menyatakan supaya anak-anak berlaku ihsan kepada ibu bapa, berlaku baik kepada ibu bapa. Contohnya macam dalam suratul An'am, suratul Tahrim, surah Luqman, dan 2-3 ayat daripada surah yang lain. Dan perkara ini sebenarnya sebab kita tahu apa sahaja yang ada dalam Al-Quran tu adalah memiliki sebab dan hikmah, kan? Walaupun hanya satu huruf dinyatakan, jadi walaupun satu huruf, dia mesti ada hikmah yang Allah Ta'ala nak sampaikan pada kita melalui kajian dan juga pengamatan kita. Apatah lagi jika daripada satu ayat, satu surah dan sebagainya. Jadi dalam konteks ini, itu satu perkara yang kita perlu lihat. Takkanlah perkara yang penting berkaitan dengan bagaimana ibu bapa mendidik anak-anak itu tidak Allah Ta'ala nyatakan secara jelas dalam Al-Quran. Jadi bila kita lihat kat situ, kita dapati bahawa dalam Al-Quran ada kisah-kisah yang memaparkan watak-watak ibu dan bapa. Sebab kita tahu kisah-kisah Al-Quran ni adalah merujuk kepada kisah-kisah yang Allah Ta'ala ceritakan tentang mereka di zaman sebelum Rasulullah SAW. Sama ada kisah itu berkaitan para anbiya ataupun kisah-kisah orang-orang yang tertentu yang Allah Ta'ala khusus memberikan pesanan supaya kadzalika naqussu 'alaika min amba'ina supaya apa? Qad sabaqa wa qad atainaka min ladunna dzikra. Supaya kita mengambil peringatan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi di situ kita mengambil asas ataupun justifikasi bahawa watak-watak bapa dan ibu dalam kisah-kisah Al-Quran ini mesti kita boleh ambil sesuatu ibrah daripadanya. Kerana Allah Ta'ala tidak menceritakan kisah itu secara sia-sia, tanpa ada sebab dan juga hikmah yang kita perlu ambil. Mesti ada something yang kita kena ambil. Apatah lagi kisah-kisah itu melibatkan pelbagai situasi dan sebagainya. Okey, jadi oleh kerana itulah kerana sebenarnya tajuk ni adalah kajian ringkas lah di peringkat universiti saya dan beberapa orang kawan tentang nak tengoklah secara khusus, walaupun benda ni dah biasa, tapi nak lihat secara lebih detail apakah sebenarnya peranan ataupun perkara yang kita boleh keluarkan daripada watak-watak ibu dan bapa daripada kisah-kisah Al-Quran tadi. Okey. Jadi kalau kita lihat pada tajuk kan, petua kan, petua ke ibu bapaan, kita tak gunalah tips ke panduan ke, boleh je sebenarnya tetapi ada sebab kenapa kita menggunakan perkataan petua. Biasa kalau petua ni di pemikiran kita sebut petua, maksudnya benda yang bila kita buat akan berkesan kan, mesti maksudnya ada kesan lah kepada kita. Dan kalau kita lihat Kamus Dewan, Dewan Bahasa dan Pustaka mengatakan petua bermaksud petunjuk atau panduan yang berguna tentang cara melaksanakan atau mencapai sesuatu dengan berkesan. Jadi bermaksud dalam banyak-banyak perkara, kaedah, pendekatan, parenting tips dan sebagainya, petua ataupun pendekatan yang kita boleh ambil daripada kisah-kisah dalam Al-Quran ini adalah sesuatu yang kita anggap sebagai sesuatu yang penting dan memberi kesan. Maksudnya kita nak guna apa juga kaedah pendekatan ke ibu bapaan pun sekalipun, sebab kalau kita sesiapa yang mungkin ada di kalangan ibu bapa kat sini yang belajar tentang ilmu parenting sebagainya kan, ada banyak pendekatan kita perlu gunakan dan banyak model, ada model kalau ikut barat lah ada model LAMS, model Baumrin, macam-macam lah, model Cheers, macam-macam yang masing-masing ada formula dia yang tersendiri. Jadi kita boleh gunakan apa sahaja dengan
yang paling utamanya prasyaratnya mendahului kaedah ataupun mesej yang ada daripada kaedah ataupun petua keibubapaan daripada kisah-kisah Al-Quran tadi. Sebab kita tahu Al-Quran tu kitab hidayah. Kan bila kitab hidayah maksudnya kita mendahulukan Al-Quran berbanding yang lain. Jadi maksudnya kita nak ambil pendekatan, ambillah pendekatan apa-apa pun, nak jadi seorang ibu bapa yang autoritatif ke, seorang yang apa-apa sajalah perlu menggunakan kaedah ini dahulu, barulah perkara-perkara ataupun kaedah yang lain. Nah, oleh itu sebab itu kita memilih kenapa tajuknya petua keibubapaan. Bukannya yang lain lah, bukannya perkataan-perkataan yang lain. Baik, jadi dalam konteks ini beberapa ayat Al-Quran kita analisa, iaitu khusus ayat-ayat yang berkaitan dengan watak-watak bapa dan juga ibu. Kisah-kisah yang ada watak bapa dan juga ada watak ibu di dalamnya. Dan di sini saya senaraikan secara ringkas lah semua ayat yang kita lihat. Namun ayatnya kat sini ni kita ambil yang awal dan akhir je lah sebab tak cukup panjang. Okey, contohnya ayat pertama dalam suratul Baqarah ayat 125 hingga 132. Ayat di mana Nabi Ibrahim dan bersama anaknya Nabi Ismail membina Kaabah, kemudian beliau pun berdoa dan sebagainya. Daripada ayat itulah wa iz ja'alnal baita masabatan linnas wa amna wattakhidhu min maqami Ibrahim musalla ila akhir ayat. Daripada ayat 1 sehingga ayat 132. Kemudian suratul Baqarah ayat 133. Ini khusus tentang keadaan ataupun persoalan Nabi Yaqub kepada anak-anaknya ketika mana beliau dalam keadaan hampir mendapat kematian, iaitu ayat itulah am kuntum syuhada idh hadara yaqub al-maut idh qala li banihi ma ta'buduna min ba'di qalu na'budu ilahaka wa ilaha abaika Ibrahim wa Ismail wa Ishaq ilaha wahidah wa nahnu lahu muslimun. Nabi Yaqub tanya, anak-anaknya jawab. Dia bertanyalah, apa yang kamu akan sembah selepas aku? Kalau aku mati nantilah. Maka anaknya menjawab, kami akan menyembah Tuhan kamu, Tuhan bapa-bapa kamu, iaitu Ibrahim, Ismail, Ishaq, dan juga iaitu Tuhan yang satu, dan kami menjadi orang yang selamanya menyerah diri kepada Allah SWT, menjadi Muslim lah. Okey, kemudian yang ketiga surah Ali Imran ayat 37 hingga 41. Cerita tentang Nabi Zakaria. Nabi Zakaria yang diuji Allah dengan ketiadaan zuriat sehingga di hujung-hujung lanjut usia kan. Kemudian dia berdoa dan dalam masa yang sama juga disambung dengan ayat di mana beliau melihat sebab Nabi Zakaria kita tahu dia pakcik kepada Maryam kan ya. Jadi dia melihat kepada Maryam tu, siapa yang bagi kamu hidangan kamu ke Maryam, kan? Maksudnya walaupun dia hanya sebagai level pakcik saudara, tapi kita boleh kiaskanlah sebagai dia memainkan peranan sebagai seorang bapa dalam konteks tu. Okey, kemudian surah Hud ayat 42 hingga 46. Ini kisah Nabi Nuh alaihissalam berhadapan dengan anaknya ketika mana perang ataupun banjir besar berlaku. Dan dia minta anaknya, jomlah naik bersama kami, janganlah kau bersama dengan orang kafir. Main naik kapal dengan ayah lah. Tapi anaknya tetap degil, dia kata aku pasti akan selamat sebab kat sana ada bukit, satu lagi bukit yang tinggi. Dan akhirnya tak akan selamat lah. Akhirnya Allah Ta'ala datangkan satu ombak dan akhirnya anaknya pun lenyap. Itu juga kita lihat bagaimana Nabi Nuh menghadapi anaknya yang berkonflik, yang ada masalah, yang ingkar kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ini satu-satunya contoh di mana Nabi Allah Taala uji dengan anaknya yang ingkar. Jadi seterusnya surah Yusuf ayat 4 hingga 6. Peristiwa di mana Nabi Yusuf memberitahu kepada ayahnya Nabi Yaqub tentang mimpinya kan. Aku lihat ada 11 bintang, kemudian bulan, bintang, semuanya bersujud padaku. Dan bagaimana respon Nabi Yaqub kepada mimpi yang dinyatakan oleh Nabi Yusuf tadi kan.
Jangan kamu beritahu kepada saudara-saudara kamu yang lain, supaya nanti tidak berlaku apa-apalah yang buruk kepada kamu, kerana bapanya sudah mengetahui ada sesuatu yang baik atau yang istimewa bakal berlaku kepada anaknya, dan itu satu yang bahaya kerana dia tahu perangai anak-anaknya yang lain, kan? Okey, kemudian dalam suratul Qasas ayat 23 hingga 28, ni kisah Syekhun Kabir. Kalau dalam ayat tu Syekhun Kabir, tapi kebanyakan daripada perbahasan menyatakan itu Nabi Syuaib alaihissalam, di mana beliau yang dalam keadaan ketidakupayaan memelihara 2 orang anak perempuan, namun dia memberi ataupun mengajar anaknya supaya bermandiri sendiri kerana ketidakupayaan yang ada pada dia. Di situ juga kita nampak peranan seorang bapa terhadap anaknya yang sudah dewasa, untuk membantu dia dalam meneruskan kehidupan. Okey, kemudian surah Luqman ayat 12 hingga 19. Ini pun jelaslah, kita biasa ayat wasiat Luqman lah kita kata, wasiat Luqman ayat 12 hingga 19, di mana khusus Allah Ta'ala bentangkan kepada kita tentang nasihat-nasihat daripada Luqman, seorang yang soleh, yang bijaksana, nasihat yang perlu diambil perhatian oleh anak-anaknya, dan juga menjadi ibrah kepada kita semualah. Jadi daripada 7 ayat ni adalah ayat-ayat yang kita lihat untuk melihat watak yang berkaitan dengan bapa. Okey, manakala ayat yang berkaitan dengan watak ibu ada 3. Okey, dalam surah Ali Imran ayat 35 hingga 36, tentang isteri Imran, di mana dia sewaktu dia hamil, dia menazarkan anak yang dikandungkannya untuk menjadi penjaga rumah ibadah ketika itu. Namun yang lahir adalah seorang wanita, iaitu Maryam lah. Jadi di situ kita lihat situasinya seorang ibu yang mengandungkan anaknya, dan apa yang dia impikan ataupun dia minta daripada Allah daripada anak tu dalam kandungan adalah bukan anak tu jadi anak solehah semata-mata, tetapi dia nak mewakafkan anak dia. Dia bernazar untuk menginfakkan anaknya supaya menjadi seorang yang memberi khidmat kepada rumah ibadah ataupun kepada agama lah ketika tu, Dinul Hanif. Namun yang lahir adalah seorang wanita, yang perempuan lah, anak perempuan. Jadi tak mampulah nak menggalas tugas tersebut, tetapi masih lagi Allah Ta'ala berikan kesolehan ataupun sifat yang baik yang ada pada Maryam, sehinggalah beliau diberi kelebihan berbanding wanita lain untuk melahirkan Nabi Isa. Okey, kemudian dalam surah Maryam ayat 16 hingga 29, ini pun kisah Maryam alaihissalam sendiri, di mana beliau menanggung peristiwa yang berlaku pada dia, seorang solehah, tetapi Allah Ta'ala uji dengan diberi tugas, diberi ujian mengandung tanpa adanya suami ataupun pasangan. Jadi kat sini pun sebenarnya kita lihat peringkat-peringkat tekanan yang dihadapi oleh Maryam, kan? Orang baik tapi diuji dengan ujian sedemikian. Nak cakap apa dengan orang, dengan diri sendiri lagi, kemudian ujian dia waktu dia melahirkan, Jadi itu kita lihat watak bagaimana seorang ibu, masih lagi dalam konteks tadi mengandungkan, ini pun mengandungkan dan melahirkan. Okey, kemudian surah Al-Qasas ayat 7 hingga 10, Ummu Musa, kisah Ummu Musa atau ibu kepada Nabi Musa, yang mana di satu-satu tempatnya lah cerita tentang kisah ni, di mana ketika mana ibu Nabi Musa sedaya upaya mencari ikhtiar untuk menyelamatkan anaknya daripada dibunuh oleh Fir'aun, walaupun dia pun sendiri tak tahu apakah dengan menghanyutkan anaknya ke dalam sungai itu mampu menyelamatkan anaknya ataupun tidak. Tetapi Allah Ta'ala memberikan kekuatan, ilham dan juga kekuatan serta kesabaran, supaya dia melakukan sedemikian, dan akhirnya Allah Ta'ala memulangkan semula Nabi Musa kepada beliau untuk disusukan. Okey, jadi maksudnya ini ayat-ayat berkaitan dengan watak ibu. Bila watak ibu, kita nampaklah dia punya senario dia, anak kecil mengandung, hamil gitu. Tapi watak bapak tadi apa dia? Macam-macam kan? Macam-macam, multi situation lah. Baik. Jadi kita masuk pada petua tu. Tadi intronya lah. Intro. Sekejap
Okey ya. Jadi yang pertama sekali lah ya, sebab kami melihat kat sini secara apa, dapatan umum ya, dapatan kita boleh keluarkan daripada keadaan-keadaan tersebut, apa yang ada ya. Sebab satu perkara yang kita perlu ingat dalam kita mempelajari tafsir Al-Quran ni, dia ada dua istilah yang kita boleh kena fahami. Satunya istilah tafsir, satu lagi istilah takwil. Dalam konteks walaupun ada banyak pendapat, antaranya mengatakan maksud tafsir dengan takwil itu sama, ada yang kata tafsir dan takwil itu berbeza tetapi secara umumnya para ulama mengatakan bahawa tafsir itu berbeza dengan takwil. Jadi dalam bab kisah-kisah, apa juga kisah ya, kita keluarkanlah apa juga ibrah yang sesuai, tidak bertentangan dengan syariat, bersesuaian dengan kaedah bahasa, maka itu kita namakan sebagai salah satu kaedah takwil untuk sampai kepada tadabbur. Dan para ulama mengatakan bila kita takwil bermaksud ada satu perkara yang kita kena pegang, iaitu laisa sahihan alal itlaq. Maksudnya walaupun kita keluarkan inilah saya rasa ni petulnya pertama 1 2 3, tetapi ia bukan bermaksud ini paling betul, yang lain tu tak betul, takwil lain tak betul. Tidak. Dalam konteks kita mentakwil bab kisah kisah-kisah Al-Quran ya, kemudian ayat-ayat yang bersifat ijmali, ayat bersifat umum ya, di sana ada banyak khilaf dalam tafsir, perbezaan di kalangan para ulama dalam mentafsirkannya, termasuk adalah bab-bab mengeluarkan ibrah daripada kisah ini. Jadi walaupun mungkin kita mengeluarkan sesuatu ibrah daripadanya, perlu ada pendekatan bahawa apa yang kita keluarkan itu mungkin betul, tetapi mungkin yang bukan tidak tepat. Maksudnya kena ada keluasan lah, kita kena ada apa, itulah standard. Maksudnya kita tak boleh kata inilah pegangan aku, yang orang lain kata tu tak betul, tidak. Maksudnya kita perlu menerima sebab sebagaimana Sayyidina Ali pun kata Al-Quran hamal zu wujuh. Sayyidina Ali kata Al-Quran tu ada banyak, dia boleh membawa kepada pelbagai dimensi kefahaman. Kalau orang tu orang khawarij, dia guna Al-Quran, dia akan gunalah untuk menyokong hujah dia. Kalau orang tu Syiah, dia akan gunalah Al-Quran tu untuk menyokong hujah dia. Jadi hamal zu wujuh. Jadi bagaimana kita nak mengikatnya adalah dengan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, supaya Al-Quran tu tidak sewenang-wenangnya boleh diambil oleh sesiapa mengikut selera dan juga cita rasa tafsiran dia sendiri masing-masing. Jadi apa yang penting adalah saya nak supaya ini adalah bukan ijtihad, nak kata ijtihad pun jelas juga, tapi kesimpulan yang kita boleh dapat mungkin betul, mungkin tepat dan juga mungkin tidak tepat, tapi betul, ya betul. Ya, jadi itu kita kena fahamlah ya. Sebab kadang-kadang ada juga orang dia mengambil tak boleh, ustaz ni kata ayat ni menunjukkan kisah ni ibrahnya mesti sini. Ya, jadi itu pendekatan yang tidak selari dengan apa yang ulama gariskanlah. Ya, jadi kita perlu ada kefahaman tentang itu. Baik, jadi yang pertama sekali, kalau kita lihat tadi daripada ayat 7 ayat tadi kan, bapa perlu lebih dominan berbanding ibu dan menjadi rujukan oleh anak dalam pelbagai situasi. Okey. Satunya ayat tentang watak bapa lebih banyak kan tadi? 7 tadi. Ada jugalah beberapa ayat yang kami dalam nak masukkan tapi dia tak begitu berkait, jadi kami tak masukkanlah ya. Satunya lebih banyak, lebih ramai dinyatakan. Yang kedua situasinya pelbagai. Kita tengok balik ayat tadi ya. Situasi di mana Nabi Ibrahim menjalankan tugas buat rumah kan, membina Kaabah tu kan. Kemudian Nabi Yaqub ni waktu dia nak mati, hujung-hujung nak meninggal dunia. Kemudian Nabi Zakaria waktu Allah Taala uji dia tak ada anak. Nabi Nuh waktu dia berhadapan dengan anak yang ingkar. Kemudian Nabi Yaqub, Nabi Yusuf berhadapan dengan anak yang ada konflik lah, bukan konflik lah, maksudnya dia ada sesuatu yang dia nak rujuk kepada bapa dia. Kemudian ketika mana dia Nabi Syuaib, ketika mana beliau dalam keadaan tidak mampu, dah tua, dah uzur. Dan juga Luqmanul Hakim dalam keadaan yang biasa, tenang, dan keadaan dia memberikan wasiat dan juga pesanan seperti biasa. Bermaksud semua dimensi, pelbagai dimensi dan juga situasi. Bapa menjadi
Allah Ta'ala gambarkan dengan watak bapa lah. Alah, memanglah sebab Nabi-Nabi lelaki. Kan? Kita boleh jawab macam tu. Tapi kenapa Nabi, para anbiya tu lelaki? Bukan perempuan. Kan? Kita sekarang ni duduklah nak sama rata lelaki perempuan kan ya? Kita pun nak sama, hak yang sama. Hak sama tu kita dapat banyak dah ya. Tetapi Allah Ta'ala letak dalam sebagaimana surah An-Nisa ayat 34 kan, ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Ya, lelaki itu qawwam. Qawwam ni perkataan qama, berdiri. Dalam sirah mubalaghah, dalam bentuk yang keterlaluan, yang melampau. Maksudnya berdiri dengan bersungguh-sungguhnya. Macam kita berdiri, apa kita buat? Kita firm lah kan dengan keadaan tu kan, situasi tu. Dengan syarat, kalau ikut bahasanya, dengan syarat dia memelihara, menjaga dan menguasai wilayah yang ada pada dia. Itu masuk qawwam. Jadi kerana apa Allah Ta'ala berikan satu, bukanlah privilege lah kalau nak kata tapi satu kedudukan yang lebih, bukan satu tugas sebenarnya, satu tanggungjawab yang lebih berbanding wanita. Daripada ayat ni sebenarnya adalah satu komitmen ya. Kerana dua sebab kan berdasarkan ayat tu, bima faddalallahu ba'dahum ala ba'd, iaitu perkara yang bersifat al-wahbu minallah, pemberian daripada Allah Ta'ala, dengan kelebihan yang Allah Ta'ala berikan kepada lelaki berbanding wanita. Kelebihan apa? Para ulama tafsir biasa kata kelebihan akal, kelebihan ilmu. Kelebihan akal, kelebihan ilmu, dan juga kelebihan ada satu Razi kata kelebihan dari sudut sabar. Dia menambahlah. Tapi kebiasaannya para ulama tafsir kata kelebihan akal, ilmu, yang kita boleh masuklah dari sudut kesabaran tu tadi. Maksudnya emosinya tak macam perempuan kan, kejap cini, kejap macam ni kan. Perempuan ni dia macam itulah. Kita pun faham Itu yang pertama, sebab kenapa diberi qawamah tu. Yang pertama, bima faddalallahu ba'dahum ala ba'd, dan yang kedua wa bima anfaqu. Sebab kedua, kerana dia memberi, Allah Ta'ala beri tugas supaya menafkah, mencari sesuatu supaya anak, untuk kelangsungan ahli yang dipeliharanya. Dua tu. Jadi maksudnya privilege ataupun kelebihan tu datang dengan tanggungjawab yang besar. Dia bukan suka-suka je kan. Sebagaimana mungkin kadang-kadang orang menyalah tafsir kita boleh buat mentang-mentang dia lelaki, dia kata dia boleh buat je apa sahaja kan. Ikut cakap dia, kalau tak ikut apa-apalah akan jadi macam-macam lah cerita sekarang ni pun Namun dia kena ingat bahawa itu adalah satu tanggungjawab dia untuk dijaga dan juga dipelihara dengan benar, dengan lurus, dengan sebagaimana syariat memelihara dan juga menjaga kita. Jadi di situ kalau kita lihat kenapa bertepatan lah dengan ni petua yang pertama tadi kan, dan juga situasi-situasi yang ada tadi. Maksudnya dalam konteks pendidikan anak-anak bukan semata-mata tugas ibu. Tugas ibu pun ada peranan dia, tapi nanti kita tengoklah. Namun bapa juga sebenarnya adalah tonggak utama dalam pendidikan anak-anak. Sebab mungkin masyarakat yang belajar ataupun yang ada ilmu, yang biasa datang kuliah ni, kita okey dah benda tu. Tapi kalau kita masuk, kita pergilah mana-mana, kita bagi kuliah kat surau yang tengoklah kawasan mana-mana kan yang mungkin agak ni sikit. Ada satu soalan saya pernah ditanya, Ustazah, kalau suami kita masuk neraka, kita masuk neraka sekali ke? Dia tanya macam tu. Kalau suami kita masuk neraka, kita masuk neraka sekali ke? Dan ada lagi lah masalah-masalah yang menunjukkan bahawa dia seolah-olah meletakkan ketaatan dia total kepada suaminya, walaupun suaminya tu buat perkara yang jauh daripada panduan syariat. Jadi di situ, sebab itu kita kena tekankan di sini bahawa lelaki dalam konteks sebuah keluarga, sebagai suami, sebagai bapa, dia sepatutnya dominan dalam keluarga itu, khususnya dalam konteks keibubapaan ataupun mendidik anak-anak tu tadi. Kerana apa? Sebab tadi ayat-ayat tadi situasinya Allah Ta'ala gambarkan dalam pelbagai situasi. Berbanding dengan watak ibu, situasinya
waktu hamil, waktu anak kecil. Itu waktu yang crucial bagi kita, yang penting. Okey. Kemudian kemudian seterusnya, apabila seorang bapa dirujuk oleh anak-anak, ini masih lagi petua yang pertama lah ya. Mereka perlu mendengar dengan tenang dan positif, memberikan pandangan peribadi yang wajar dan mencadangkan jalan keluar dengan hikmah. Ini kalau kita lihat daripada apa yang berlaku pada Nabi Yaqub kan, ketika mana Nabi Yusuf datang cerita kat dia apa yang dia mimpi itu tadi, dia dengar. Dia tak terus kata haza asatirul awwalin ke apa kan. Dia tak adalah terus mentohmah dengan macam-macam tohmahan, tetapi dia mendengar. Dan akhirnya dia memberikan pandangan dan juga memberi nasihat kepada anaknya. Kerana mungkin kadang-kadang situasi kita dibesarkan mempengaruhi bagaimana kita membesarkan anak-anak. Kan mungkin ibu ayah kita dulu straight kan, jenis straight. Jadi ayat tu pun yang keluar, kalau keluar dari mulut bapak ni, ayat dia ayat yang kasar je kan. Tak pun dia herdik secara halus macam tu kan. Sakit hati dengar. Jadi tapi kita diam je, kita boleh pendam kan. Tu dululah, sekarang ni tak ada dah nak benda pendam kan. Semua anak kita akan tulis, dia reject lah, dia cakap ke, dia rebel macam-macam perkara ya. Namun para bapa dalam kisah Al-Quran menunjukkan bahawa mereka dengar dulu. Lepas tu bagi pandangan, okey, sama ada anak tu betul ke tak betul, dan bagi tunjuk bagaimana sepatutnya sekian-sekian kan. Sepatutnya abang kena buat macam ni, tak boleh macam tu. Bukan terus, itulah memang awak macam tu. Kita biasanya macam tu je terus. Ayat tu terus menghukum, habis, mati kutu, anak tu tak boleh nak sambung. Padahal mungkin di awal tu dia kata banyak benda dia nak cerita. Tapi kerana respon yang sedemikian, mati terus. Habis. Jadi itu membina persepsi anak tu bahawa anak ayah ni tak boleh cerita apa-apa. Lala dia cerita kat mak je lah. Kan? Cerita kat mak waktu emosi bagus, okey. Cerita kat mak waktu mak tu tengah apa? Tengah macam-macam kan? Tak payah, nanti kan? Habis at last anak tu tak tahu nak cerita kat siapa. Jadi bapa yang Allah Taala berikan kelebihan, emosinya lebih stable. Dengarlah, kalau anak datang nak cakap tu, nak cakap apa-apalah, walaupun cakap benda-benda bukan kan, cuba dengar dulu. Apa dia nak cakap, apa dia nak cerita tentang tadi kan abang tengok Doraemon ke apa kan. Cuba dengar, budak kecil kan biasa cerita yang apa yang dia nampak lah dengar dahulu, baru kita bagi respon. Okey, dan mereka akan appreciate benda tu. Okey, dan jika ada masalah tu, bagi jalan keluar, cadangan lah ya, jika boleh. Okey, sebenarnya kalau kita lihat tentang bapa yang tadi, ada satu model ibarat daripada tahun 1997, model LAMS nama dia, LAMBS, model LAMS, yang mana dia khusus dia mengatakan bahawa pelibatan bapa dalam pendidikan anak-anak itu adalah satu perkara yang sangat penting. Dan dia mengatakan bahawa bapa perlu ada 3 perkara. Ada masa bersama dengan anak, mudah dihubungi untuk anak-anak jumpa dia, dan ada tanggungjawab yang bapa tu lakukan. Maksudnya tak lari daripada perkara yang kita bahaskan petua yang pertama tadi jadi walaupun model LAMS ni tahun 1997, tapi Al-Quran lebih awal daripada tu kan nak menunjukkan bahawa dia buat kajian model ni bukan sahaja dia buat kajian selama 10 tahun lebih kurang untuk nak melihat ada pengaruh tak anak yang dekat dengan bapa dengan yang tidak tu terhadap perkembangan emosi dia, perkembangan fizikal, spiritual dia, dan juga akademik. Dan akhirnya dia mendapati memang ada faktor ataupun kesan yang sangat signifikan bila anak tu ada hubungan yang baik, close relationship dengan ayah dia. Sebab itu kan satu perkara yang mungkin saya tak rasalah sebab saya bukan ibu tunggal lah kan, tapi maksudnya ibu tunggal ni sebenarnya dia mengalami satu frasa yang sangat apa ujian yang besar, sangat besar. Sebab apa? Dia tak ada lelaki dalam hidup dia untuk membantu
dia untuk membantu, bukan untuk membantu, untuk membimbing dan melindungi dia untuk memelihara anak-anak dia. Sebab itu ibu-ibu tunggalnya adalah kelompok yang sangat perlu dibantu. Saya tak pernah, saya ada suami lagi lah, tapi saya pernah dulu waktu belajar kat Jordan, kami terpaksa pisah lah. Adalah sebabnya, jadi suami saya balik Malaysia, saya duduk kat sana sebab tak habis lagi belajar. Waktu tu saya rasa saya seolah-olah, oh macam ni rupanya ibu tunggal rasai. Saya dengan anak-anak saya kecil 3 orang, suami saya ambil 2 orang yang besar balik Malaysia. Maksudnya bila kita lalui itu, dia bukan masalah, kita tak ada masalah kewangan, tapi masalah bila mana kita nak cakap, nak suruh dia solat, nak suruh dia, ialah perkara-perkara berkaitan pendidikan, berbanding kalau ayah cakap terus kan. Dan mak-mak ayah-ayah kat sini pun biasalah kan, kalau ayah kejut tu insya-Allah bangunlah terus kan. Kalau mak kejut, pergi sekali tak bangun, pergi 2 kali tak bangun juga, 3 kali baru nak bangun duduk kan. Ya? Penat. Tapi mak ni sebab emosi dia kuat, tak apalah dia pergi banyak kali pun tak apa ya. Jadi hakikatnya kenapa? Sebab Allah Ta'ala bagi himmah tu kepada lelaki, bagi kewibawaan tu ada pada lelaki. Tapi kadang-kadang kita salah guna, maksudnya kewibawaan tu bila garang je kan. Tak. Kewibawaan tu ada waktu bila-bila. Lelaki ni wibawa dia bila-bila saja ada. Waktu dia garang ke tak garang ke kan. Buktinya kalau kita kahwin, kita isteri, once kita kahwin ni kita rasa apa? Kita rasa kita bergantung kan dia kan. Tapi lelaki tak ada rasa macam tu kan. Dia rasa dia apa ya? Kalau ustaz-ustaz rasa baru berapa waktu kahwin rasa apa? Rasa kita yelah kan, bos lah ya. Jadi siapa yang bagi semua tu? Allah je bagi, tu fitrah ya. Jadi kita tak boleh melanggar fitrah tu. Nak mengatakan bahawa tak apa, kita sama-sama. Ya memang sama-sama, tapi dengan peranan dan juga tugas yang berbeza sesuai dengan fitrah kita. Okey, baik. Okey, yang kedua, untuk jadi dominan tadi sebenarnya itu dia punya begin with the end of mind je lah, di hujung dia. Nak dominan tu sebenarnya dia kena ada petua 2, 3, 4 seterusnya. Jadi yang dominan tu hanya akan berlaku bila ada yang selepas-lepasnya. Iaitu yang pertama, bapa perlu bercakap atau berdialog dengan anak-anak. Ini cakap. Salah satu cara kita nak ada hubungan yang baik adalah kita bercakap kan. Jadi Al-Quran menunjukkan sedemikian. Sebab apa? Daripada ayat-ayat berkaitan watak bapa tu semua ada dialog. Semua dialog. Ada dialog. Macam ada cerita, ada dialog. Dialog ni bermaksud percakapan antara 2 orang kan. Antara bapa dan juga anak dia. Surah Al-Baqarah tu, ya bunayya innallaha astafa lakumuddin fala tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai anakku kan. Sungguhnya Allah memilih kamu ad-din, maka janganlah kau mati kecuali kamu dalam keadaan Islam. Itu dialog tu. Dialog nasihat supaya mati dalam Islam daripada seorang bapa. Ini Nabi Yaqub tadi. Nabi Ibrahim tadi ya. Kemudian dalam surah Al-Baqarah 1:3 pun jelas juga, iz qala li banihi, ketika mana dia berkata dengan anaknya, ma ta'buduna min ba'di, dalam bentuk soal pula. Kata, apa yang kamu akan sembah selepas aku meninggal nanti? Cakapkan tu ta'buduna. Itu khitab dia limutakallim, dengan orang, seseorang yang kita cakap. Kemudian anak kata qalu na'budu ilahaka, kami akan menyembah Tuhan kamu. Dialog kan? Dialog tu. Jadi 2 orang, anak jawab, bapa tanya, anak jawab. Surah Ali Imran pun sama. Zakaria tanya pada Maryam, qala ya Maryam anna laki hadza, wahai Maryam, ini kamu punya ke hidangan-hidangan ni? Qalat, lepas tu Maryam kata, huwa min indillah, ia dari Allah Ta'ala. Sungguhnya Allah memberikan rezeki pada yang dia kehendaki, kepada siapa yang dikehendaki tanpa hisap. Dialog, cakap juga kan. Dia tanya, makanan siapa? Kan dia kecil kan. Kalau kita balik, ni makanan siapa ni? Ni baju siapa? Saya sepah. Biasa mak lah tanya macam tu kan. Ni beg siapa ni? Beg siapa tak angkat lagi kan. Itu biasa kita. Tapi maksudnya
ini benda kecil je, benda remeh ni, makanan. Tapi dia pelik sebab kenapa ada makanan kat situ. So dia tanyalah, Nabi Zakaria tanya. Jadi maksudnya dia bertanya dengan perkara yang biasa, yang kesehariannya, tentang makanan tu. Okey, kemudian surah Hud, dialog juga. Nabi Nuh kata, ya bunayya, wahai anakku, irkam ma'na, naiklah dengan kami, wala takum ma'al kafir, jangan kamu bersama orang-orang kafir. Naik dengan kami, kan? Cakap tu, dialog juga. Kemudian anak dia jawab, kan? Lepas tu, tak apalah, apa ayatnya saya pun tak ingat ni. Tak apalah, kat sebelah tu nanti ada bukit, aku boleh selamat kat situ. Dialog, cakap. Walaupun dalam saat yang genting. Ini sangat genting. Okey, kemudian surah Yusuf. Wahai anakku, ya bunayya, la taqsus ru'yaka, jangan cerita mimpi kamu kepada saudara-saudara kamu. Ini pun dialog juga. Semua ada dialog, 7 ada dialog. Surah Al-Qasas. Inilah kan. Qalat ihdahuma ya abati istajir. Salah seorang daripada Nabi Syuaib tu kata, wahai bapa, ambillah upah dia ni Nabi Musa tu. Boleh kita ambil upah kat dia sebab yelah kita tak ada laki kan. So boleh upahkan dia untuk buat kerja, untuk bawa kambing-kambing tu pergi minum dan sebagainya, makan, ya. Inna khaira man istajartal qawiyul amin. Qala tapi ayat yang selepasnya qala tu Nabi Syuaib berkata, dia itu ayat dia berkata dengan Nabi Musa, sungguhnya aku nak mengahwinkan kamu dengan salah seorang daripada anakku, tetapi dengan syarat kamu aku upah, kamu mesti bekerja dengan aku selama 8 bulan. Jadi di situ juga ada dialog kat situ, cerita. Dan surah Luqman, memanglah qala Luqmanul ibnihi wa huwa ya'izu ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la zulmun azim, sehinggalah akhir ayat sampai 19 tu juga dialog. Semua dialog. Maksudnya siapa yang kena banyak cakap? Kan? Tapi kita mak banyak cakap kan? Bukan maksudnya mak lepas ni tutup mulut, tidak, ya. Tetapi bapa cakaplah. Sebab biasanya bapa diam. Kan? Saya tak cakap orang lain lah. Saya pun dah kahwin kan. Ada suami. Tapi realitinya macam tu. Ataupun mungkin lebih dahsyat lagi kalau ni anak ada masalah pun, alamaknya lah cakap kan. Semua maknya cakap. Bapa tak nak cakap langsung. Bapa kena cakap. Walaupun benda kecil, walaupun benda lagi-lagi benda besar. Okey. Namun daripada kisah Ibrahim, kisah tu juga kita tengok dialog pun bukan dialog saja-saja, bukan cakap suka-suka lara-lara semata-mata, tidak, ya. Ada perkara yang utama. Sebab apa yang kita lihat daripada topik ni semua adalah perkara yang utama. Maksudnya di samping kita sembang tanya apa kegiatan dia seharian, ada perkara yang lebih penting bila kita bersembang dengan dia yang kita perlu utamakan. Okey, dari sudut cara dialog dulu, ya. Cara dialog para nabi menunjukkan pada kita tadi, semuanya kebanyakannya ya bunayya kan, menggunakan perkataan panggilan yang sangat baik, sangat lembut. Ya bunayya, wahai anakku. Macam kita sehari sekarang kita panggil macam ni, wahai anakku sayang, macam itulah, kan. Sayangku, anakku, biasa mak-mak lah sayang kan. Bapak pun yang bagus, sayang lah juga, tapi pasal bagi nama lah kan, bagi nama itu pun sudah bagus lah. Ataupun nak guna kaedah ni, wahai anakku, ya. Kemudian panggilan yang baik, kemudian minta pendapat daripada anak tu, ya. Okey, minta pendapat ni kalau kita lihat daripada proses pindahan Kaabah, sewaktu Nabi Ibrahim dengan Nabi Ismail, dinukilkan daripada satu hadis, riwayat Bukhari, yang mana maksudnya panjang kat situ tu. Maksudnya dari Ibnu Abbas. Bila berkata, Nabi Ibrahim berkata kepada Nabi Ismail, anaknya Nabi Ismail, bahawa aku diperintahkan untuk melakukan sesuatu. Justru Nabi Ismail terus membalas, lakukanlah apa yang diperintahkan Allah itu. Lalu Nabi Ibrahim berkata kepada anaknya, adakah engkau akan membantuku? Maksudnya, boleh tak tolong bapa? Kamu boleh tolong bapa tak? Itu pertanyaan kan? Dia tak terus, kau kena buat ni, kau kena buat.
Kena ikut aku, kena buat tu. Tak. Tapi dengan cara yang sangat berhemah, Nabi Ibrahim kata, bolehkah engkau membantuku? Wahai Ismail. Lalu Nabi Ibrahim membawa sebuah batu, manakala Nabi Ismail yang membinanya sehinggalah tinggi binaannya. Mereka berdua berkata, wahai Tuhan kami, terimalah daripada kami, sesungguhnya engkau maha mendengar lagi maha mengetahui. Jadi ni salah satu kaedah lah kita nak berdialog dengan anak kita. Panggil nama baik, dengan nama yang baik, ataupun dengan pertanyaan untuk memulakan perbualan dengan pertanyaan, ataupun untuk memulakan sesuatu permintaan juga dengan pertanyaan. Boleh tak tolong boleh tak tolong ayah buat ni? Kan? Taklah kita cakap pergi tolong mak basuh pinggan. Boleh tak tolong mak tu basuh pinggan? Maksudnya dia lebih lunak dan anak-anak pun lebih hatinya lebih lembut lah kan, nak menerima dan juga akhirnya membuat arahan tu. Okey. Minta pendapat anak, timbulkan persoalan. Timbulkan persoalan. Macam tadilah Nabi Yaqub di akhir hayatnya, kamu akan apa yang kamu akan sembah kalau aku tak ada nanti, kan? Tanya. Dia tak terus bagi tahu ayat tu lah ya. Sebab apa? Sebab dia seolah-olah nak menimbulkan bahawa biar jawapan tu lahir tulus daripada anaknya, dengan dia menjawab apa yang lahir daripada diri dia. Timbulkan persoalan. Jadi apa-apalah mungkin anak-anak hari ini kita boleh timbulkan persoalan, bukanlah kena kreatif, tapi benda-benda biasa kan. Mungkin anak tu balik sekolah, macam mana hari ni sekolah abang, kan? Tadi makan apa, belanja apa, ayah bagi duit RM3, belanja apa, kan? Baru kita tahu dia nak jawab macam mana kan. Kalau dia kata alah makanlah kan, kalau dia tanya, dia jawab umum pun kita cuba korek supaya dia boleh bagi jawapan yang lebih detail. Di situ perbualan ataupun dialog akan berlaku. Jadi bila ada dialog, maksudnya anak tu pun rasa, oh ayah ni dia caring lah tentang aku kan. Dia nak tahu apa aku buat, apa aku makan, apa aku fikir. Lebih lagi kalau melibatkan perkara yang bersifat pemikiran yang lebih tinggi bila anak tu telah meningkat remaja. Jadi itu juga kita perlu menggunakan kaedah-kaedah ataupun cara yang lebih lunak. Bukannya tak bolehlah kaedah lain, tetapi cuba dahulukan kaedah-kaedah yang menggunakan pendekatan yang yang berhemah dan juga lebih lunak ni tadi. Okey, dan isi dialognya ataupun apa yang kita cakap kat anak-anak tu, ini masih kebapaan lagi ya. Mak maksudnya bukanlah tak boleh cerita kaedah yang sama boleh juga, tapi stresnya, tekanan yang utama kepada bapa. Sebab ni petua bagi bapa. Okey, jadi isinya yang pertama, mesejnya akidah. Paling utama sekali. Kita hari ni kita boleh cakap kat anak pesan, jaga solat kan, senang je. Jaga solat, jaga akhlak kan. Ataupun dengar cakap cikgu. Kalau anak kita pergi sekolah, apa lagi pesanan kita biasa? Belajar rajin kan. Baju jangan kotor. Lagi maksudnya kita boleh bagi, jangan nakal-nakal. Jangan nakal-nakal tu pun umum kan. Apa yang nakal? Dia pun tak faham juga. Jadi tapi yang paling utama adalah akidah tu. Kita tak pernah ataupun mungkin jarang kita nak kata ingat Allah ya bang, di sekolah ingat Allah nampak kita buat apa. Kan? Ingat Allah. Ataupun lebih dahsyat lagi macam Dr. Umar kata, la tusyrik billah. Tak pernah kita cakap dengan anak dia jangan mensyirikkan Allah, kecuali mungkin kita berhalaqah tu, mungkin suasananya formal kan. Kita bolehlah cakap ayat sedemikian. Tapi kalau mungkin pesanan sebelum dia pergi sekolah ke ataupun dia pergi asrama kan, jangan syirikkan Allah. Apa dia mak ni syirik-syirik ni ya? Maksudnya bila ada respon macam tu, kita explain. Syirik tu maksudnya abang jangan buat benda-benda macam ni. Contohnya couple kan, ingat je perempuan tu kan setiap masa, ataupun belajar sebab nak dapat A je, bukan kerana Allah. Kita explain lah kat situ. Sebab sebenarnya unsur syirik tu dekat sangat dengan kita hari ni kan. Kehidupan kita hari ni sangat dekat dengan unsur syirik tu.
Ya. Jadi bermaksud secara tak langsung kita mengukuhkan akidah dia. Dia belajar dah bab akidah ni kat sekolah. Tapi pengukuhan dia dari sudut pelaksanaan tu terpisah langsung dengan kehidupan kita. Kan dia belajar, dia tahulah kena beribadah pada Allah, tapi bila hidup, bila balik rumah, dia tak apply benda tu. Tak apply. Yang dia tahu dia solat. Itulah solat tu pun mungkin waktu tu lah dia faham lah kot kerana Allah kan, tapi feel dia tu sebagai dia seorang hamba dengan Robnya, dengan Khaliknya, dengan yang mencipta dia tu, dia tak rasa. Jadi sebab itu mesej akidah ni perlu kita mulakan seawal mungkin. Walaupun anak tu kecil kan, ingat Allah, ataupun nampak apa-apa lah. Siapa bagi kita rezeki makan? Siapa bagi kita air kotak ni? Allah. Kan? Tapi mak yang beli. Kan? Tapi mak yang beli. Yalah, mak beli sebab dapat rezeki Allah bagi, sebab umi sebab mak kerja dapat duit, ayah kerja dapat duit. Jadi bermaksud di situ bila kita menyampaikan mesej yang akidah ni sebenarnya dia membuka kepada banyak persoalan dan akhirnya berlaku dialog antara kita dengan anak-anak. Ya. Jadi jangan abaikan langsung, utamakan mesej akidah ni. Sebab mesej lain kita dah okey dah. Dengan tinggal solat, dengan tu kan kita dah okey dah. Bab mesej akidah ni kita kena perbaiki. Dan lebih baik lagi kalau mungkin sebagaimana biasa Ustaz Abid dulu kan, dia bagi saranan buat halaqah dalam keluarga seminggu sekali ke setiap hari ke kan. Itu lagi baguslah untuk kita lakukan. Namun secara harian pun jangan lupa pesanan-pesanan akidah, pesanan iman tu. Allah, maksudnya bawa kehidupan dia semua kait dengan Allah, bukan dengan kita, kait dengan Allah. Kalau tak, kita tak ada, dia pun ikut buat suka dia je. Alah, mak aku tak nampak, tak apa, tak payah sembahyang pun. Bapak aku tak nampak. Inilah mesej tadi. Kalau kita lihat ayat surah Luqman ayat 12 hingga 19 kan, mula dengan mesej akidah, la tusyrik billah. Kemudian barulah dengan pesanan tentang berbuat baik dengan kedua ibu bapa. Kemudian kalau ibu bapa tu bawa kepada syirik, jangan taat. Kemudian berbuat baiklah mereka dengan baik di dunia ni tadi. Kemudian ikutlah ikutlah jalan Allah Ta'ala, baliklah kepada Allah Ta'ala. Kemudian dia mula dengan apa sahaja perkara yang kecil pun Allah Ta'ala ada dalam pengetahuannya. Dan seterusnya lakukan solat, amal makruf nahi mungkar, bersabar. Kemudian jangan berbangga ataupun bongkak di hadapan orang. Dan seterusnya sampai mesej tu terbagi pada kategori akidah, syariat dan juga akhlak. Namun mesej akidah perlu diawalkan. Sebagaimana mesej Nabi Yakub sebelum dia, persoalan dia pada anak dia, kamu apa yang kamu akan sembah selepas aku mati. Itu mesej akidah. Maksudnya kita dalam kehidupan ni bukan akademik, bukan bukanlah benda lain yang kita perlu fokus, melainkan bab akidah yang kita perlu utamakan, dan juga iltizam dia dengan Islam. Okey. Kemudian yang ketiga, bapa perlu mengajak anak bersama-sama melakukan amal Islami. Tadi cakap, kemudian buat sama-sama. Kan? Ini contohnya mungkin sebagaimana Nabi Ibrahim membina Kaabah, di mana kalau kita lihat amal Islam ini, apa-apa jugalah aktiviti yang membawa kepada manusia kembali kepada Allah Ta'ala. Apa sajalah, mungkin kita terlibat dengan program di surau, di masjid, di tempat kerja, membantu orang-orang di gelandangan ke, aktiviti NGO, bawa anak sekali. Kan biasanya bawa anak ni mak je kena bawa anak. Kan, hatta berdatang ke majlis-majlis ilmu. Kan ya? Jadi bapa kalau dia terlibat dengan apa-apa program yang memerlukan khidmat dia, kalau anak tu dah dalam kategori umur yang sesuai lah untuk dibawa, bawa dia. Mungkin dalam umur 10, 11, 12 tu dah boleh dah kita bawa untuk mendedahkan dia terhadap apa yang bapak dia buat, kenapa bapak dia buat, dan apa juga yang perlu dia buat nanti, dengan contoh yang ditunjukkan oleh bapanya tadi.
Jadi jangan menidakkan. Sebab kadang-kadang bila anak-anak ni, bila ayah ni, mungkin ayah sibuk jadi dia bawa dia diri dia je lah. Dia tak libat, tak bawa pun. Jom ikut ayah buat sekali. Tak, bawa sekali. Supaya penglibatan itu menunjukkan kita buat sama-sama perkara yang baik tadi. Begitu juga perkara-perkara yang harian rutin pun juga, kalau kita boleh kiaskan, maksudnya perlu dilakukan bersama-sama. Jadi maksudnya kebersamaan dalam melakukan amal tu adalah juga salah satu perkara yang boleh menjadikan bapa tu tadi dominan. Maksudnya bapa tu jadi orang yang dekat dengan dia. Dekat dengan dia, dia boleh buat kerja sama-sama, dia boleh share fikiran, dia boleh share masalah, ya. Jadi akhirnya dia ada membina diri lah, jiwa dia yang kuat lah, ya. Kalau kita boleh kata begitu. Okey, ini tadilah hadis tadi tu yang menunjukkan bahawa proses pembinaan Kaabah ni adalah kesungguhan, usaha dan kerjasama antara kedua-dua, iaitu Nabi Ibrahim dan juga Nabi Ismail. Ini menurut tafsir At-Tabari. Imam At-Tabari mengatakan sedemikian dalam tafsirnya. Okey. Jadi ini perkara yang besar, dan ia melibatkan kerjasama ataupun bantuan daripada seorang anak kepada seorang bapanya, ya. Baik. Seterusnya, petua kebapaan yang keempat, ya. Bapa perlu sentiasa memberi peringatan iman buat anak-anaknya. Okey. Di sini dia boleh ada dua perkara lah, dua keadaan. Mungkin satu nasihat, satu dalam bentuk wasiat. Kenapa kita boleh bagi dua? Sebab mungkin contoh macam surah Luqman tu, itu nasihat biasa. Kerana apa? Sebab ayatnya pun menunjukkan sedemikian. Wa iz qala Luqmanu li ibnihi, dia berkata kepada anaknya. Soalan macam biasalah nasihat anak, bapa kepada anak. Namun dalam ayat Nabi Yaqub ni, ya. Ayat mana tadi? Tengok ayatnya lah, lebih senang. Sekejap ya. Surah Al-Baqarah ayat 132. Sekejap. Tak ada kat situ. Okey. Ya, mana tadi? Okey. Sebagaimana dalam surah Al-Baqarah, ya, ayat 132, Nabi Yaqub AS tidak hanya memerintahkan anak-anaknya untuk berpegang teguh dengan Islam, bahkan mewasiatkan, sebab menggunakan perkataan mewasiatkan mereka dengan perkara tersebut. Jadi menurut Imam Tabari kata isyarat wasiat sebenarnya lebih tegas dari isyarat perintah ataupun nasihat biasa. Jadi sampai ke tahap wasiat, untuk memerintahkan anak supaya iltizam dengan iman, jadi orang beriman, jadi orang yang sentiasa iltizam dengan Islam, jadi orang yang sentiasa menjadi hamba Allah yang taat, ya. Sehingga pada tahap wasiat. Tapi kalau kita hari ini mungkin wasiat nak kena tulis dekat wasiat juga, boleh lah. Kalau kita nak menunjukkan perkara tu perkara yang penting, ya, kerana kehidupan kita bukanlah di dunia saja, bahkan nanti akan dibawa ke akhirat. Okey. Kemudian seterusnya, bapa perlu sentiasa mendoakan anak-anaknya. Okey, Nabi Ibrahim AS adalah bapa yang banyak berdoa buat anak-anak dan juga zuriat keturunannya. Bukan anak-anaknya sahaja, tapi juga keturunannya sehinggalah pada umat manusia sehingga hari inilah, ya. Dan segala doa yang dipanjatkan pada Allah SWT hanya bertujuan agar Allah menyempurnakan nikmat iman kepada zuriat keturunannya dan dilindungi dari syirik, maksiat dan kezaliman. Ini menurut Syekh Asy-Sya'rawi dalam kitab tafsirnya, Tafsir Asy-Sya'rawi. Kata maksudnya doa Nabi Ibrahim tu rata-rata doa yang
supaya zuriatnya disempurnakan iman, dilindungi dari syirik, maksiat, ya, kezaliman, secara konsisten. Ini antaranya lah, banyak lagi, sebenarnya ada 4-5 lagi. Saya lihat, ambil beberapa sajalah. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Ni doa sebagaimana waktu beliau panjatkan selepas selesai membina Kaabah. Kemudian Rabbi ja'alni muqimas shalah wa min dzurriyyati. Ini pun biasa kita baca kan. Rabbana wa taqabbal du'a, Rabbana ighfirli wa li walidayya wa lil mu'minina yawma yaqumul hisab. Kemudian Rabbi habli hukma wa alhiqni bis salihin. Wahai Tuhan, berikanlah aku hikmah, kebijaksanaan, dan hubungkanlah aku dengan orang-orang yang soleh. Doa untuk diri dia. Kemudian bagilah aku ni lidah yang boleh memberikan kebenaran kepada orang lain, dan bagikanlah, kurniakanlah kepada aku warasah ataupun warisan, waris, boleh mewarisi syurgamu, dan janganlah engkau jadikan aku orang yang rugi ataupun orang yang malang lah ya ketika di hari kebangkitan nanti. Jadi ini mungkin khusus untuk keadaan dirinya. Kalau kita nak untuk semua, kita boleh tukarlah dhamirnya tu. Kemudian Rabbana alaika tawakkalna wa ilaika adamna wa ilail masir. Ini pun menunjukkan bertawakal kepada Allah Taala. Rabbana la taj'alna fitnatan lil ladzina kafaru. Janganlah engkau jadikan kami fitnah ataupun ujian bagi orang-orang kafir. Ampunkanlah kami, ya, sesungguhnya engkau adalah yang maha hebat lagi maha bijaksana. Jadi doa-doa yang bukan doa-doa yang sentiasa untuk minta panjang umur ke murah rezeki, berjaya, tidak ya. Doa yang melangkaui batas masa di dunia. Kemudian ini doa ketika mana beliau meninggalkan, Nabi Ibrahim meninggalkan Ismail dan juga Hajar di padang pasir. Wahai Tuhan, aku tinggalkan zuriatku di satu lembah yang tak ada apa pun, tanaman tak ada apa, ya? Kemudian disambungkan dengan supaya berikanlah kami zuriat yang sentiasa berdirikan solat dan menjadi faedah untuk orang-orang lain, ya? Jadi doa-doa ini doa yang dipanjatkan oleh seorang bapa kepada Allah SWT supaya memelihara dirinya dan juga zuriat keturunannya. Semuanya atas dasar supaya iltizam dengan iman Islam dan juga dihubungkan dengan orang-orang yang bertakwa dan juga beriman. Okey, baik. Jadi itu petua kebapaan tu. Tadi ada 5 lah ya, kalau kita boleh tengok kat situ. Lebih kuranglah 5 ya. Sebenarnya kalau kita boleh nak rungkai lagi, banyak lagi. Kalau kita lihat lebih detail, mendalam, sebenarnya ada banyak lagi kita boleh lihat. Okey, seterusnya petua keibuan pula. Petua keibuan, dia selari dengan kita lihat ayat-ayat tadi yang kita analisa, yang kita tengok tadi. Ayat-ayat tu menunjukkan bagaimana kekuatan emosi dan kasih sayang seorang ibu. Maksud ibu perlu menunjukkan emosi dan kasih sayang yang kuat kepada anak-anaknya. Memang Allah Ta'ala berikan kita kekuatan emosi dan juga sayang pada anak tu lebih kan berbanding lelaki ataupun suami ya. Namun yang bagaimana sebab kalau kita tengok ayat surah perihal Maryam dengan juga perihal Ummu Musa, ibu Nabi Musa ni, kedua-duanya mereka berada dalam konflik apa? Konflik nak selamatkan anaknya. Maryam lebih lagi nak selamatkan diri dia, selamatkan anak dia. Dan kalau kita tengok, tak ada dialog apa-apa pun dinyatakan dalam konteks siyaqul ayah, konteks ayat berkaitan kisah mereka ni. Tak ada dialog, tak ada dia cakap dengan anak dia. Kecuali Ummu Musa ni adalah lepas ni dia cerita, dia minta pada anak dia yang perempuan supaya cuba tengok sampai mana bakul tu. Lepas tu. Tapi itu berkaitan dengan strategi dia selepas tu lah. Tapi secara umumnya apa yang berlaku ketika mana beliau melepaskan anaknya ke sungai tu, tak ada apa-apa perkataan yang keluar daripada mulut dia, walaupun sedikit. Ya. Hatta kalau kita tengok surah Maryam ni, kisah Maryam ya, Maryam sehingga dia kata yang ada hanya monolognya. Monolognya maksudnya dia cakap sendirilah
Seolah-olah dia mengeluh dan juga bercakap dengan Allah Ta'ala. Dia kata, qalat ya laitani mittu, wahai ya Allah, wahai alangkah bagusnya, alangkah baiknya kalau kau mati sebelum ni, qabla hadza, wa kuntu nasyan mansiya, dan aku pasti akan dilupakan dan tak ada orang tahu, tak ada orang kenal pun aku. Itu lebih baik daripada apa yang aku tanggung sekarang ini. Kalau aku mati lagi bagus. Macam itulah ayat-ayatnya. Kalau aku mati lagi bagus. Maryam seorang solehah, keluar ayat macam tu. Sehingga beberapa ulama fiqh, contohnya Ibn Arabi dan Tafsir Ayat Hakam, dia kata menunjukkan bahawa dalil keharusan untuk memohon supaya mohon untuk mati dalam keadaan fitnah. Itu kalau dari sudut bab fiqh lah ya. Tapi secara umumnya kita nampak, maksudnya dia waktu dia menuturkan ayat ni, dia berada dalam depression yang paling maksimum sekali. Depression lah ya. Kita mak-mak ni biasalah depressed. Sekarang ni viral macam-macam kan ya. Jadi bermaksud memang waktu tu adalah masa ada anak kecil, bila berkaitan dengan anak-anak ni perkara yang sangat kritikal bagi seorang ibu. Dia nak mengawal emosi dia, dan masa yang sama nak mententeramkan jiwa dia, nak anak-anak macam-macam lagi lah kan. Apalah lagi kalau ada masalah-masalah lain, mungkin suaminya bermasalah, masalah kewangan, masalah keluarga kan, bertingkat-tingkat lah macam tu lah. Tapi kita tengok apa yang Maryam alami. Maryam alaihissalam alami, dia tekanan perasaan sendiri sampai dia boleh keluar ya laitani mittu qabla haza wa qad kuntu nasyan mansiya. Sampai dia, apa yang dia alami sebenarnya tekanan yang sangat dahsyat, tekanan diri sendiri, tekanan masyarakat. Dia dah fikir dah sebelum dia melahirkan tu, dia dah terfikir. Sebab itu dia pergi makanan syarqiyah tu, dia pergi ke satu tempat di timur, maksudnya terpencil supaya orang tak nampak dia memencilkan diri. Tekanan masyarakat terhadap dia, apa orang kata aku ni keturunan baik, keturunan orang baik-baik, mak ayah aku semua baik, aku tiba-tiba ada anak dan aku tak kahwin kan. Dia tekanan fizikal waktu dia nak saat melahirkan ya. Maksudnya situasi ini memang situasi yang sangat, kita boleh bayang lah, tapi itulah tekanan, depression ataupun apalah istilahnya sekarang ni, macam-macam lah ya, yang dialami oleh Maryam. Tapi dia berjaya melaluinya. Satunya memanglah Allah Ta'ala berikan anugerah dia solehah ya. Maksudnya iman, kebaikan. Tetapi ujian ni sangat berat ya. Tapi bagaimana dia boleh melaluinya? Kerana bila kita baca kitab tafsir, kita boleh simpulkan bahawa Maryam tak fokus pada masalah yang dihadapi. Dia tak fokus pada masalah, tak fokus pada anak dia, tak fokus pada dia fikir, tapi fokus utama di waktu tu adalah ini Allah yang bagi kat dia. Apa pun yang Allah Ta'ala bagi tu semuanya baik kan. Walaupun aku nampak ni memang satu yang menekan perasaannya. Jadi akhirnya dia buat je apa yang Allah Ta'ala takdirkan, dia redha, dia pasrah, buat terus. Sehinggalah bila anak dia lahir, dia pergi, orang-orang masyarakat datang, dia tak cakap apa kan, dia diam, dia terus, dia tunjuk je anak macam tu. Maksudnya dalam keadaan dia tak ikut apa dah, kecuali ikut apa Allah Ta'ala ilhamkan buat hati dia dan menentukan tindakan dia. Jadi apa yang kita boleh ambil daripada sini, maksudnya antara perkara yang kita perlu ataupun sangat lakukan bila kita ada mengalami lah situasi-situasi ni ya, khususnya mungkin mak-mak yang ada sekarang ni, dalam mungkin dia bekerja kan, tekanan kerja, tekanan macam-macam lah, aku nak cerita tekanan lah ya. Orang lelaki pun ada tekanan juga kan. Nanti orang lelaki kata, alah cik perempuan je tekanan, kita ni lagi banyak tekanan. Memanglah ya. Maksudnya masing-masing ada ujian, tekanan yang dihadapi ya. Okey. Jadi apa yang kita boleh buat adalah monologlah dengan Allah Ta'ala. Monolog ni macam kita doa, kita solat, kita minta tolong sepenuh-penuhnya pada dia. Ya, mungkin kadang macam jelah viral kejadian mak bunuh anak, kelah anak kan, depression. Ya. Kita boleh kata depression ni satu penyakit. Ya memang dia mungkin di sudut sains dia penyakit lah ya.
dalam konteks spiritual ataupun dalam pendekatan Islam pun ada kaedahnya untuk kita menangani penyakit tu. Iaitu yang pertama sekali, sebelum kita nasihatkan dia pergilah outing ke, cerita kat orang ke, jangan tinggal pesanan supaya cerita kat Allah habis-habis, bagi relief, lega, bagi pasrah, habis. Sebab kadang-kadang bila cerita macam tu, respon komen dia kata, kalau kau jumpa orang macam ni, jangan cakap kat dia sabar, ingat Allah. Jangan. Saya sakit hati baca tu. Kita boleh bagi cadangan, suruh dia pergi sana, pergi shopping ke, ambil me time ke apa-apa kan, boleh. Tapi itu nombor 2, nombor 3, nombor 4, nombor 5. Nombor 1, balik ke Allah betul-betul. Suruh solat betul-betul. Bangunlah malam munajat macam mana, nangislah habis-habis ke apa ke, relief habis. Esok tu insya-Allah tenang. Sebab apa? Sebab situasi tu Allah Taala tunjukkan pada kita kan. Ala bizikrillah tatmainnal qulub. Ingat Allah tu macam-macam lah perkara kita boleh lakukan. Dengan solat, wasna'inu bis-sabri was-salah. Allah Taala cakap, minta tolong dengan aku dengan sabar dan solat. Sabarlah. Tahanlah diri tu selagi mana kita boleh tahan kan. Ikut je lah apa yang ada, yang berlaku. Okey, dengan syarat tak melanggar syariat. Okey, begitu juga apa yang dilalui oleh ibu Nabi Musa. Wa asbaha fuadu ummi Musa farigha. Dan lepas beliau faltaqatahu, dia lepaskan anak dia tu tadi dekat sungai tadi. Hati seorang ibu ni kan, itu memang manusia biasalah kan. Dia rasa apa? Farigha ni kosong lah. Kosong macam speechless, blank kan. Blank, kita boleh kata macam itulah, blank. Farigha tu kosong. Blank lah, blank. Dia memang tak boleh. Para ulama ada banyak tafsir, ada yang kata blank sebab mengingatkan anaknya akan ke mana. Tapi kebanyakan mengatakan dia kosong sebab seolah-olah dah macam mana ada tak pernah tak sampai kita satu tahap, ada masa tu dia kosong, dia tak fikir apa dah, dia diam, dia macam tu lah. Sebab apa? Dah sampai tekanan tingginya apa masalah atau ujian yang dihadapi dia. Sesungguhnya ingkadat la tubdi bihi, dia nyaris-nyaris dia akan menyatakan, maksudnya dia akan berkeluh kesah, cakap heboh pada orang lain. Ya Allah, aku dah lepaskan anakku tadi dekat sungai kalau dia tidak kami kuatkan hatinya. Jika tidak kami kuatkan hatinya, in kadat la tubdi bihi laula arrabatna ala qalbiha. Kalaulah tidak kami kuatkan, ribatkan hatinya, litakuna minal mu'minin, supaya dia tetap menjadikan orang beriman. Maksudnya dikaitkan dengan iman tadi. Dapat iman rabitah daripada Allah Ta'ala tu, kena baliklah pada Allah Ta'ala. Kekuatan yang ada pada diri ibu Nabi Musa tu kerana apa? Tawakal dia, sabar dia, rasa pasrah habis pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Walaupun dia pun tak tahu apa yang bakal berlaku pada anak dia nanti. Sehingga lepas tu barulah dia susun strategi, dia dah okey sikit, dah tak farigha tadi, dah tak blank tadi. Dia mengatakan, okey, baik juga kalau aku suruh anak perempuan aku pergi tengoklah sampai mana bakul tu tadi. Kan sampai anak dia ikut, rupa-rupanya sampai ke istana Firaun. Dan anaknya pun yalah bagi report, benar tahu rupa-rupanya Nabi Musa tak Allah Ta'ala takdirkan dia tak nak minum apa-apa pun, sampai di announce lah siapa yang boleh nak jadi ibu susuan. Akhirnya dia kembali kepada ibu Nabi Musa tadi. Jadi kerana apa? Kerana berkatnya tadi dia pasrah, tawakal habis tu. Memang serah habis pada Allah Ta'ala, bukan pada manusia, bukan pada apa. Syekh As-Sa'di dalam tafsirnya Taisirul Karim Ar-Rahman, dia kata seorang hamba apabila ditimpa musibah, dia sabar dan sabar, keadaan itu akan menambahkan imannya. Ini menunjukkan pergantungan kepada makhluk secara berterusan merupakan bukti lemahnya iman. Kan? Kita kalau ada depression, jangan harap kat suami. Macam mana? Kalau kita balik pada ni,
Kalau depression, jangan harap total pada suami. Ya, suami bolehlah, tak apa abang bawa pergi jalan. Balik jalan tu dia depression balik. Kan? Jangan harap pada Allah aja. Pada Allah terus je. Supaya sebab pada manusia ni makhluk kan, makhluk ni lemah lah, apa-apa pun dia tak akan mampu menyelesaikan masalah yang kita ada. Jadi ini yang dikatakan oleh Syekh Sa'di, dia kata maksudnya bergantung pada manusia tu ada had dia. Bergantung pada Allah tu tak ada limit, tak ada maksimumnya yang kita boleh gantunglah dengan Allah Ta'ala. Pasti ada jalannya. InsyaAllah. Hanya orang yakin je dia akan pegang betul. Dia yakin ada jalan. Nampak? Daripada kadang tak, wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Kita tak tahu, tak jangka pun jalan tu akan sampai dalam kaedah ataupun bentuk-bentuk tertentu. Okey, jadi inilah maksudnya petua keibuan tu satu je. Maksudnya utamakan kasih sayang. Kenapa macam tu? Tak apalah. Maksudnya sabar. Kasih sayang dan kekuatan emosi kita ni gunalah sepenuhnya. Sebab ada masa saya pun mak juga kan, ada anak juga kan. Ada masa kita dah penat tu nak marah kan. Ada masa kita termarah sebab kita tak mampu kawal emosi. Jadi buat baik balik semula kan. Minta maaf ke apa ke. Maksudnya kita perlu memenuhi tindakan yang baik, keperluan lahiriah anak tu, sokongan moral, peluk, senyum, pengorbanan perasaan. Pengorbanan perasaan macam mana? Mengorbankan perasaan. Doa yang berterusan, kata-kata yang perlu. Tapi yang penting maksudnya kasih sayang tu dengan tindakan. Jangan mulut mendahului tindakan kita. Sebab ada mungkin kadang-kadang kita terlalu banyak tekanan sehingga menyebabkan mulut tu senang je kan, ringan je. Dulu saya ada satu masa dulu tahun lepas lah anak saya darjah 6. Kemudian jumpalah ibu bapa untuk darjah 6 ni kan, sekolah biasalah sebelum periksa. Dan ada seorang cikgu dia meluahkan perasaan dia kata yang dia sedih sebab cikgu ni biasa buat kelas tambahan apa semua kan supaya anak-anak datang. Yang saya sedih ni kelas-kelas yang dikategorikan sebagai hujung lah tak datang bukan alasan apa. Alasannya sebab mak dia kata, kalau kau pergi kelas macam mana pun takkan pandai. Mak dia cakap macam tu. Tak payah pergilah, kau pergi macam mana pun tak pandai. Mak cakap macam tu. Kita tahulah kata-kata mak ni, orang Melayu kata mulut masin kan Jadi kawan mulut kita daripada cakap benda yang ikut emosi kita. Emosi marah, emosi benci, emosi sebagaimana ibu Nabi Musa dia kalau ikutkan tu, kalau Allah Ta'ala tak bagi kekuatan untuk dia diam simpan rahsia tu, dia mesti akan anakku, aku dah masukkan dalam sungai, macam-macam lah tapi Allah bagi kekuatan dia untuk diam, simpan. Jadi maksudnya orang yang diam, simpan benda tu, dia sebenarnya ada kekuatan tertentu Allah Ta'ala bagi. Macam sekarang kan Facebook apa semua media sosial kita kan untuk kita express semua benda kan. Anak berjaya ke anak tak berjaya ke apa semua kita masuk semua dalam ni kan tapi sebenarnya orang yang boleh menyimpan apa yang bahagia ke kecewa dia ada kekuatan tertentu daripada menyebarkannya untuk pengetahuan umum. Okey. Jadi itulah macam mak ni, itulah kekuatan emosi dia tu dominasi pula kita monopoli dah dengan sebaiknya untuk tahu masalah dia dan sebagainya. Dan kekuatan emosi juga dah menyebabkan dia akan terdorong untuk abang kan bagi nasihat kat suami dia kalau kot-kotlah ada perkara yang perlu suami dia lakukan pada anak-anak dan sebagainya. Okey, ni seorang ahli psikologi mengatakan bahawa kuasa emosi yang wujud dalam kefungsian sebuah keluarga adalah faktor yang menentukan kesejahteraan dan kestabilan keluarga. Kekuatan emosi. Perempuan ni emosional. Emosional tu bukan semata-mata kelemahan dia, tapi sebenarnya boleh jadi kekuatan dia. Emosi tu sebenarnya kekuatan kita, kelebihan wanita. Sebab pada lelaki dia kurang.
Kan? Jadi itu bukan kekurangan wanita. Sebab orang kata lah perempuan ni emosional je. Dia nampak emosional tu sisi negatif je. Sebenarnya bila kita manipulasi emosi tu, inilah dia punya kesannya. Sebagaimana ditunjukkan oleh tokoh-tokoh sebagaimana ditunjukkan oleh Nabi Maryam dan juga ibu Nabi Musa ni sebagai contoh buat kita. Jadi kesimpulannya itulah tadi kalau kita boleh simpulkan secara keseluruhan, bapa perkara utama maksudnya peranan bapa ni sangat penting. Mak ni kadang-kadang macam-macam nak buat kan, tapi tak ada support bapa, dia lemah juga. Kan? Jadi bapa dominan, kena jadi orang dominan dengan syarat dialog, cakap dengan anak-anak, amal, buat benda sama-sama, solat jemaah sama-sama, makan sama-sama, pergi main sama-sama, pergi program, ajak anak-anak sebagainya lah, pergi kuliah, pergi masjid pun ajak anak doakan dia supaya menjadi orang beriman, dijauhkan daripada syirik, kezaliman dan sebagainya, dan akhirnya anak akan datang mencari kita untuk menyelesaikan masalah ataupun menjadikan kita sebagai rujukan. Okey, manakala ibu itulah jadilah yang penyayang dan mampu mengawal emosi. Ni cakapnya senanglah. Buatnya mujahadah tu dua-dua part ni mujahadah. Bapa mujahadah, mak pun mujahadah. Sama. Sebab itu lelaki ataupun perempuan, Allah Ta'ala secara adil memberikan pahala sama. Apa yang kita buat sama, buat tanggungjawab masing-masing sama. Tanggungjawabnya sahaja yang berbeza mengikut fitrah, kelebihan, yang apa Allah Ta'ala anugerahkan kepada masing-masing. Jadi tak perlulah kita nak geger. Orang Jawa kata geger macam ya-yalah sangat kan, nak persamaan hak rata ke tak. Islam tu dah cantik dah. Yang penting konsep syura. Konsep syura kan, wasyawirhum fil amri tu perlu ada dalam semua aspek kehidupan kita, khususnya dalam rumah tangga. Dan satu juga saya kutip juga lah cakap dalam tafsirnya, tafsir Zila, dia kata tentang bab ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa tu, dia kata kalaulah satu syarikat dia biasa pun kita nak mesti ada satu ketua, apatah lagi entiti yang sangat penting dalam kehidupan, iaitu keluarga. Sebab itu Allah Ta'ala appoint siap-siap lelaki qawwam, kerana apa? Sekian. Perempuan ikut taat selagi mana ketaatan suami itu tidak melanggar ataupun membawa kepada maksiat dan juga syirik. Okey. Jadi dan paling penting adalah inilah pemuafakatan dan juga mesyuarat antara kedua-dua belah pihak. Okey, baik. Jadi daripada saya untuk perkongsian tu setakat ni saja. Ada apa-apa nak ditimbulkan tak? Nak sharing ke? Kalau ayah tu cakap sekali, anak tu mesti dengar. Kan, kalau macam ibu ni macam mungkin disebabkan kekuatan emosi dia tu, nak bangun kali pertama okey, kali kedua, kali ketiga macam tu kan. Saya rasa itu macam dilema semua ibu-ibu lah kan. So macam anak ni kadang-kadang mungkin dia dengar cakap ayah tu sekali sebab mungkin yelah, ayah ni kadang garang kan. Macam kita ibu rumah tangga ni sebenarnya karakter suami dan isteri ataupun ayah dan ibu tu is a complement to each other. So dia tak boleh ada dua-dua garang ataupun dua-dua terlampau tegas. Dia mesti seorang garang, mesti seorang tu lembut. So bila keadaan macam tu jadi, tu yang kadang-kadang tak tahulah anak ni, kalau cakap kalau ibu cakap banyak kali kan tak dengar kan, ibu pukul kan. Tapi kadang tak adalah sampai tahap memukul pun. So anak ni kadang-kadang alah ibu ni cakap je, bukan buat pun. So itu yang sampai anak ni kadang-kadang ayah kena dengar sebab nanti kan ayah marah. Kalau ibu ni tak apa, ibu cakap, ibu tak buat pun. So macam mana nak tangani lah. Kadang-kadang dia jadi emosi kadang-kadang ibu tu macam tu lah. Tangani situasi tu tadilah. Petua-petua nak, yelah anak untuk anak-anak je lah kan. Macam tu.
maksudnya bagaimana untuk menangani anak yang tak nak persepsi anak. persepsi. Oh, okey. Okey, ada lagi ke? Tambah ke? Silakan. Orang tanya sikit lah. Saya ni berkahwin dengan baru lah. Dan dia ada 5 orang anak. Jadi anak dia ni dah besar-besar. Jadi banyak benda yang sepatutnya kita boleh buat dengan dia masa dia kecil. Contohnya kita duduk berdialog dengan dia sebelum dia tidur ke, ataupun kita letakkan elemen-elemen yang saya sebutkan tadi tu kita dah miss sebab dia orang ni dah besar. Jadi ada pendekatan lain yang kita boleh guna untuk kita dekat dengan dia dan kita mainkan peranan kita sebagai seorang ayah dalam keadaan itulah, dalam keadaan dia ni dah banyak benda yang dia ikut cara keluarga dia ataupun ayah pun dah lama tinggalkan dia, jadi dia dah banyak terbiasa dengan situasi itulah. Yang kedua saya rasa hadis yang berkenaan dengan Sayyidina Ibrahim. Dia bercakap dengan anak dia Ismail, ada mungkin tak tahu terjemahan dia ikut ulama tu berbeza, tapi kalau diikutkan secara literal dalam hadis yang disebut tu pada amaraka ta'yini alif, maksudnya Allah telah memerintahkan supaya engkau membantu aku kan. Maksudnya dia bukan dia bagi tahu pada anak dia adakah kau nak membantu ke ataupun Allah Okey. Okey, ada lagi kan? Tadi okey, baik. Saya pun mungkin tak boleh nak jawab dengan baiklah juga kot sebab perkara ni saya pun anak pun taklah dah besar-besar kan, anak pun lebih kurang macam yang lain jugalah sekolah menengah, sekolah rendah, kecil je tu lah. Sebab dia mungkin kita deal dengan macam tadi, macam ni kita nak buat anak tu supaya persepsi tu tak macam tu. Persepsi tu akan timbul bila mana kita pernah buat macam tu kan. Jadi kalau mungkin macam tadi puan tadi kata jangan buat macam tu nanti ibu pukul, lepas tu kita tak buat kan. Kenapa kita tak buat? At least kena buat sekali. Maksudnya persepsi tu timbul sebab kita buat macam tu, seolah-olah mak ni tipu je kan, tak buat pun kan, maksudnya tipulah tu. Jadi kalau kita cakap macam tu, kena buat macam tu. Kalau kita, sebab itu kalau kita cakap aku tak nak pukul, jangan cakap nanti mak pukul. Jadi mungkin buat perkara lain yang lebih, walaupun sebenarnya pukul ni kita boleh pukul, tapi nak pukul, kalau ikut pukul tu pukul yang hatta kalau dalam ayat ayat surah Nisa ayat 34 tu pun wadribuhunna tu, pukul isteri yang nusyuz tu pun pukul dalam, hatta ada ulama kata pukul dengan kayu siwak tu je. Maksudnya pukul bukan untuk menghukum tetapi untuk bagi ingat. Maksudnya sampai tahap suami aku boleh nak pukul aku ni, apa benda aku buat kesalahan ni, maksudnya untuk jentikan supaya dia tahu dia melakukan kesilapan. Jadi dia bermula dengan kita. Kalau mungkin bila perkara tu berlaku, jadi jangan sekali cakap benda yang kita tak buat. Ataupun mungkin kadang-kadang okey, kena belajar ni, kalau sampai habis macam ni Umi bagi hadiah. Tu tak bagi hadiah. Memang anak tu memang dia akan ingat sampai bila-bila, dan dia akan tahu mak ni dah tak payahlah gitu Jadi maksudnya kita memang kena firm dengan apa yang kita cakap tu tadi. Kalau kita kata nak hukum dia, kena buat. Kalau kita ikutlah apa yang kita nak tentukan tu tadi. Sebab kaedah apa-apa pun kita bolehlah guna selagi mana dia syar'i lah bertepatan dengan syariat, tak ada masalah. Nak buat apa tu, masukkan dia dalam bilik kunci ke apa kan, banyaklah kaedah sekarang ni. Tapi yang penting apa kita cakap, kita kena buat, tu je. Bapak ni sebab anak tu, sebab bapak biasanya dia cakap straight, dia tak akan cakap nak je kan. Sebab ada himmah tu tadi lah, secara fitrahnya Allah Ta'ala dah bagi. Jadi kerana kelebihan tu, dan dia pun jarang lah, sebab mulut dia tak banyak nak cakap-cakap macam-macam kan, macam kita. Jadi dia, anak pun tahulah ayah ni kalau macam ni mesti macam tu, macam ni mesti macam tu, macam apa dia cakap Jadi kita pun kena jadi macam tu lah. Okey, mungkin soalan tuan tadi tentang bapa mengahwini anak, adik isteri yang daripada anak yang lain Anak tu maksudnya dah remaja lah. Macam mungkin tadi kalau ada aktiviti-aktiviti yang kita buat, kita boleh libatkan dia, tak ada.
Maksudnya saya rasa kaedahnya itu sajalah kot. Sebab mungkin memang dia sudah ada latar belakang dia sebelum ni. Kita tak boleh nak deny benda tu dan kita tak boleh nak menyalahkan dia kerana dia ada latar belakang tu. Tapi kita juga perlu membina diri kita bahawa kita ni adalah seseorang dalam kehidupan dia. Dengan cara libatkan pelibatan jugalah, sama pelibatan, bercakap, berdialog, tanya masalah dan sebagainya. Mungkin kat situlah sikit lah, saya pun tak, tu pengalaman orang lain kan ya. Kita ni pengalaman kita pun biasa saja, tapi apa pun dia perlu bermula daripada ada hubungan. Hubungan tu perlu dibina dengan itulah, antaranya buat perkara-perkara yang kita boleh lakukan bersama. Okey, hadis tadi tu ya. Sebab yang saya dapat dia tu daripada satu riwayat, itu mungkin tak tahulah sebab saya tak jumpa. Yang tu mungkin daripada tarik riwayat lain ke, tapi boleh ceklah balik lepas ni, insya-Allah. Terima kasih ya. Okey. Jadi kalau tak ada, saya rasa itu sajalah daripada perkongsian kita hari ini. Jadi harap ni kita boleh sama-samalah memanfaatkan apa yang kita sama-sama kongsi hari ini, dan mungkin dia bukan betul secara tidak yang paling tepat, tapi kita boleh cuba amalkan kerana ia adalah apa yang kita ambil istinbat daripada ayat Al-Quran. Dan Allah Ta'ala menceritakan apa juga kisah, apa juga plot, apa juga kejadian, mesti ada ibrah dan hikmah yang kita boleh ambil perhatian dan juga ambil pengajaran. Dan selagi mana kita cuba lakukan kerana Allah Ta'ala dan benda tu pun tidak bertentangan syariat, mudah-mudahan Allah Ta'ala memberi jalan dan lorong kita untuk menjadi ibu bapa yang berkesan dan akhirnya mampu membina anak-anak yang mampu berbakti kepada kita, kepada agama, dan juga membawa kita kembali ke syurga Allah Ta'ala, insya-Allah ya. Itu saja, segala